Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah penonton, tepat jam 8 pagi seperti biasa anda bersiaran bersama kami dalam Samat Pagi Malaysia untuk hari ini bagi edisi hari Isnin 25 Mac 2024 bersamaan dengan 14 Ramadan 1445 Hijrah bersama saya Munawar Azmi dan saya Syarifah Ishak, pastinya di saluran berita MyTV 123. Juga anda boleh saksikan kami melalui aplikasi RTM Klik dan juga di TV1. Hari ini meriah sebenarnya Munawar sebab di Wisma Berita ini di foyernya ada Festa Raya 2024. Jadi kita akan berlintas lantur sebentar sahaja lagi. Tetapi hari ini juga ada terdapat pelbagai pengisian yang sangat bermanfaat untuk anda. Jadi kita mulakan terlebih dahulu di mana Malaysia komit untuk menyalurkan bantuan ke Gaza. Jadi telah pun dinyatakan semalam oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, di mana perkara ini dibuktikan dengan komitmen kerajaan yang mengutip kira-kira 100 juta dalam bentuk barangan makanan untuk disalurkan ke Gaza. Dan turut dinyatakan adalah kerjasama bersama dengan kerajaan Mesir, iaitu barangan bantuan makanan akan dibeli di Mesir dan dimasukkan ke dalam kontena sebelum dihantar ke Rafah untuk diagihkan kepada penduduk di sana, dan bantuan daripada kerajaan Mesir untuk menghantar bantuan ini secara kerajaan kepada kerajaan G2G. Dan seterusnya masih lagi isu berkaitan dengan Palestin, iaitu bagaimana negara kita kecewa dengan resolusi yang telah dicapai untuk gencatan senjata, iaitu Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hassan meluahkan rasa kesal dan kecewa berhubung kegagalan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk mencapai resolusi gencatan senjata Palestin ke-9 2 hari yang lalu. Beliau menyatakan bahawa resolusi yang dicadangkan oleh Amerika Syarikat itu gagal berikutan tidak mendapat sokongan daripada beberapa negara termasuk Rusia dan China yang tidak berpuas hati dengan kenyataan cadangan tersebut yang disifatkan tidak menyeluruh dan berat sebelah. Ya, antaranya juga menggelakkan Hamas sebagai pengganas selain tidak menyatakan cadangan membawa pulang rakyat Palestin ke kampung halaman serta tidak menyatakan pembebasan lebih 8,000 tebusan rakyat Palestin oleh Israel seperti cadangan pembebasan tebusan rakyat Israel. Okey, kita beralih pula kepada situasi cuaca panas sekarang ini Munawar. Jadi ini merupakan titik-titik panas yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau kita boleh lihat di sini, di kawasan kuning inilah tahap 1 untuk berjaga-jaga di kawasan Semenanjung seperti mana dinyatakan di sini, seperti di Gua Musang, Kubang Pasu, Padang Terap, Pokok Sena dan juga di beberapa kawasan di Sabah dan juga Sarawak. Okey, kalau kita boleh saksikan peta di Semenanjung Malaysia ini, terdapat dua kawasan di Semenanjung Malaysia berada pada tahap 2, iaitu gelombang haba, iaitu di Perlis dan juga Hulu Perak. Jadi kita diingatkan untuk tidak menjalankan aktiviti-aktiviti luar khususnya dalam bulan Ramadan ini untuk memakai perlindungan sekiranya kita perlu berada di luar ataupun berada untuk melakukan pekerjaan ataupun aktiviti-aktiviti yang lain. Dan rentetan daripada suhu yang berterusan mencatatkan suhu yang tinggi pada ketika ini, Sungai Golok pada ketika ini kering dan pastinya kawalan sepadan Malaysia Thailand diperketatkan. Menurut Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun, tindakan tegas akan diambil terhadap pihak yang cuba menyeberang sempadan secara haram. Beliau berkata penduduk khususnya mereka yang tinggal di sepanjang Sungai Golok, Rantau Panjang, Pasir Mas perlu menggunakan laluan yang sah untuk masuk ke negara jiran. Ya, ini pula berkaitan dengan penyakit TB di mana kematian akibat TB meningkat tahun lepas. Jadi kalau kita boleh lihat di sini, kematian akibat TB direkodkan tahun lepas meningkat 2% atau 51 kes berbanding 2022. Jadi ini berikutan kenyataan semalam bersempena dengan Hari TB Sedunia di mana sebanyak 26,781 kes penyakit berkenaan dilaporkan pada tahun lepas dengan peningkatan sebanyak 1,390 atau 5.47% berbanding 25,391 kes sepanjang tempoh sama tahun sebelumnya. Sedikit mengenai ini juga perlu diambil kira dan juga perlu ambil maklum kepada ibu bapa dan juga para pendidik khususnya di mana konten pelajar tanpa kebenaran ibu bapa penjaga akan dipadam. Ini tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nii Cheng semalam mengatakan menerusi SKMM atau Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan bekerjasama dengan platform media sosial untuk menurunkan kandungan yang mempamerkan pelajar sekolah sekiranya menerima aduan, dan satu garis panduan telah pun dikeluarkan sebenarnya oleh Kementerian Pendidikan pada 2017 berhubung nilai dan etika penggunaan media sosial oleh guru dan murid. Dan ini
merupakan antara perhatian kita bersama, khususnya dalam kita menjadi pengguna media sosial yang bertanggungjawab. Ada perkara yang perlu kita ketahui, yang kita batasi, khususnya tidak melibatkan ialah penggunaan wajah ataupun video melibatkan kanak-kanak tanpa kebenaran daripada ibu bapa mereka. Dan sudah pasti kita juga ingin ingatkan kepada anda semua dalam situasi semasa sekarang ini ialah untuk kita berjaga-jaga, khususnya situasi cuaca panas ini. Dan kita lihat juga bagaimana peranan daripada Angkatan Tentera Malaysia ATM pada ketika ini bersedia untuk memberikan kerjasama dengan Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia untuk melaksanakan operasi pembenihan awan sekiranya terdapat keperluan berikutan fenomena cuaca panas dan kurang hujan pada ketika ini di seluruh negara. Ya, jadi antara topik menarik hari ini pastinya berkaitan dengan TVET bagi melahirkan lagi perantis ataupun graduan yang berkemahiran tinggi dan juga kita pastinya untuk topik pertama nanti kita nak berbicara berkenaan ekonomi biru. Selalu kita dengar ekonomi hijau, tapi kali ini kita berbicara berkenaan ekonomi biru, bagaimana ianya memberi impak kepada ekonomi negara dan juga kepada masyarakat secara keseluruhannya. Jadi semuanya sebentar saja lagi, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali semula bersama dengan kami pastinya dalam Selamat Pagi Malaysia. Tular kononnya jika salah seorang penama kumpulan wang simpanan pekerja KWSP meninggal dunia, secara automatik penama lain dalam senarai sama dibatalkan. Dan jika anda hanya menamakan seorang penama dan individu itu meninggal dunia lebih awal, wang dalam akaun KWSP akan diserah kepada amanah raya meski pemilik akaun masih hidup. Sebaik dana dipegang badan itu, waris hanya boleh menerimanya selepas melalui proses rumit. Ini termasuk terpaksa buat tuntutan di Majlis Agama, Pejabat Tanah dan Mahkamah. Jika ada kabel dengan KWSP, pemohon boleh memperoleh wang berkenaan dalam tempoh 2 ke 3 tahun. Tempoh lebih lama diperlukan jika tiada kenalan yang dapat membantu. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah palsu. Perkara itu ada dijelaskan portal sebenarnya.my yang memetik kenyataan KWSP. Menurut KWSP, berita palsu serupa pernah tular pada 2016 dan kini ia dikitar semula. Realitinya, hanya bahagian penama meninggal dunia sahaja yang terbatal. Simpanan yang tak dituntut masih di KWSP. Sekiranya pemilik akaun atau si mati mencapai usia 100 tahun, wang dalam akaun akan dipindahkan ke pendaftar wang tidak dituntut. Bagi mengelak kesulitan kemudian hari, para pencarum dinasihat mengemaskini maklumat penamaan. Dan paling penting, tak mudah percaya dengan berita yang dikongsi di media sosial. Pada masa sama, tidak meneruskan rantaian penyebaran dengan berkongsi maklumat itu dengan orang lain. Penyebaran berita palsu merupakan kesalahan. Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Okey, itu antara pemahaman kita berkenaan dengan biar betul. Dan sekarang ini kita nak beralih kepada pakej Marhaban Ya Ramadan. Ya, jadi kalau kita tengok tadi biar betul, tak pasti jangan kongsi. Jadi kita kena menjaga emosi apabila kita membaca berita-berita yang tular di media sosial. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita menjaga emosi? Ini yang akan dibicarakan untuk segmen kita seterusnya, Iaitu Marhaban Ya Ramadan. Sama-sama kita saksikan.